satu je ucapan. Ya, kita sabar tunggu sementara Ustaz tengah setting untuk live ke media beliau, Facebook dekat audio kuliah ataupun Facebook Ustaz Rahim Nasib. Dia sedap sikit kalau Facebook tu macam mana, sebab kita boleh tengok komen. Dia masa dia ke YouTube, dia tak pergi ke Facebook. Jadi kita kalau share juga nanti ke Facebook, jadi boleh komen-komen. Kalau tak komen, Ustaz baca tak? Sempat tak baca komen? Kalau kuliah ni tak sempat. Dalam kuliah tak sempat ya? Kalau online sempat banyak masa kan? Rumah sempat. Melayan komen-komen jemaah. Okay, Ustaz boleh mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, kitab lama, muka surat 697. Kitab lagi lain 621 lagi 567 621 697. Di bawah tajuk dilarang menampakkan caci maki terhadap seorang Muslim. Betul. Baik. Dari Wa'ilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzhirish syamatah li akhika fayarhamuhullahu wa yabtalika, atau kama qala Nabi fil hadis, hadis Imam Tirmizi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
janganlah kamu menampakkan caci maki kepada saudaramu. Ia akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, sedangkan kamu akan diuji dengan suatu cubaan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita tengok satu tajuk yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dalam apa situasi dan keadaan, penjagaan lisan itu sangat-sangat penting untuk dipelihara dan dijaga oleh setiap di kalangan umat Islam, khususnya dalam soal mencaci maki, dalam soal menghina kepada saudara kita yang lain, khususnya umat Islam itu sendiri. Sebab Nabi kata orang yang dicaci itu dia mendapat rahmat Allah. Untunglah orang yang dicaci itu untung, dia dapat rahmat Allah, keampunan Allah dan sebagainya, kasih sayang Allah. Dan orang yang mencaci itu akan berhadapan dengan kepelbagaian ujian-ujian daripada Allah. Maknanya dengan asbab dia suka mencaci maki ni, hidup dia penuh dengan ujian. Ujian yang kadang-kadang dibimbangi dia tak mampu untuk menanggungnya. Sebab itu Islam mendidik kita menjaga lisan, menjaga tutur bicara kita. Jangan sampai kepada satu tahap dipanggil penghinaan. Menghina dengan, ialah yang pernah kita bincang juga sebelum daripada ini, kan? Kalau hina manusia pun Islam tak bagi, apatah lagi kita hina makhluk yang lain. Kita hina para alim ulama, kita hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari dua ni ada perkataan itu, mungkin tersilap ke apa kita tak tahulah, tapi sebab tu kita kata jangan ataupun jaga tutur bicara. Jangan kita kata Nabi dengan sahabat tu pelarian pula. Tak, sebab apa yang Rasulullah buat semuanya arahan besar daripada Allah. Baik itu persoalan yang kita bangkitkan selalu, berhati-hati itu dalam melemparkan perkataan. Sebab kalau kita rojok pula hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kita, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik saja. Dia kena cakap, orang beriman ni yang mengaku beriman, yang declare diri dia, saya beriman ustaz, saya Islam, saya mukmin, saya muslimat, saya itu, saya ini, dia declare diri dia beriman. Maka Nabi kata antara sifat orang beriman itu ialah dia bercakap benda yang baik-baik saja. Atau kata Nabi, diam. Pilihannya dua saja. Sama ada kita nak cakap benda yang baik-baik. Benda baik itu tuan-tuan ibu-ibu tahu sendirilah apa benda baik yang nak dicakap tu. Atau tak reti nak cakap benda baik, diam-diam. Itu sifat orang beriman. Ada orang dia tak tahu nak cakap benda baik, dia bercakap juga. Itu akan jadi masalah. Terutama yang na'udzubillah yang mungkin melibatkan akidah atau yang melibatkan hukum hakam agama dan sebagainya. Jadi pastikan bila kita declare kita ni beriman,
jaga semua tutur bicara, walaupun benda ini yang kita sebut banyak kali sangat susah. Menjaga lisan untuk bercakap benda yang perlu memang susah, kan? Imam Ghazali kata, disebut begini, nak jadi orang Islam yang hebat, ada 3 benda kena kurangkan. 3 ni susah nak buat. Boleh catat dululah, nanti cuba praktikkan. Tengok cara nak mencatat tu macam semangat tu. Belum sebut belum sebut dah tunduk semua kan. Pertama, Imam Ghazali kata kurang makan. Masalah negara tu. Satu, kurangkan makan. Yang kedua, kurangkan bercakap. Yang ketiga, kurangkan tidur. Itu kalau nak jadi orang Islam yang hebat sikit lah, kan, khususnya dari sudut fizikal kita. So, kurangkan makan. Itu no comment lah. Yang kedua, kurangkan tidur. Kita ni 24 jam tidur, kan? Tak kira pantang ada ruang, selamat, kan? Syahid kita. Jadi kurangkan tidur lah. Sebab saya dengar dari radio dan perjalanan tadi, binatang yang paling lama tidur sehari beruang koala tu. Jadi kita jangan mengalahkan beruang koala tu lah. Dia tidur sehari 22 jam. Jangan kita potong rekod itu. Kan, yang paling sikit tidur katanya zirafah. 1.9 jam ke apa macam tu. 2 jam jadi tidur. Jadi sukalah sendiri tak. Jadi kurang makan, kurang tidur, dan paling penting Imam Ghazali kata kurangkan bercakap. Ini orang-orang tasawuf lah ni tak. Kurang bercakap benda yang tak perlu tak saya cakap. Tapi kita yang tak perlu tu yang seronok. Kan, nak dibawangkannya. Yang tak perlu tu yang kita suka sangat nak sembang, bercerita, menambah-nambah sambal tumis ni apa semua, kan. Yang tu yang sedap tu, Ustaz. Kita pergi ziarah kawan, cerita pasal benda-benda yang biasa. Memang sembang tu mati kat situ je. Tanya, pergi ziarah kawan kan, lepas tu sembang, esok lusa kita raya dah ni. Yalah, raya mana, balik kampung. Habis takat tu je lah. Tapi kalau kita pergi ziarah kawan, buka satu topik, tahu tak pasal anak, nanti panjang cerita, siap baca kopi semua, kan, dengan maruku semua keluar. Jadi itu masalah kita. Sebab itu Nabi dah pesan, Imam Ghazali pun dah peringatkan kita, dalam hidup ni lisan tu kena jaga betul-betul. Kita duduk ni 1 bulan yang sebenarnya sangat hebat. Hari ni berapa Zulhijjah? 8. Esok 9, lusa 10. Zulhijjah ni antara bulan yang Rasulullah pernah sebut dalam hadis, yang Nabi kata kehebatan 10 hari pertama, atau 9 atau 10 hari lah, lebih kurang begitu. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Siapa yang beramal pada 10 hari pertama ni, Nabi kata amalan itu sangat hebat pada sisi Allah. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, walaupun kami berjihad di jalan Allah, nak lawan kehebatan beramal 10 hari pertama Zulhijjah ini, sahabat jawab balik ke Nabi, kalaupun kami berjihad. Sebab jihad ni amalan yang dianggap paling besar dalam Islam lah, kan, berjuang mati syahid. Nabi kata, ya, walaupun kamu berjihad di jalan Allah, kamu tetap tak boleh menandingi kehebatan beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali, kata Nabi, kamu keluar berjihad dan kamu tak balik.
kamu pergi berjihad dengan harta, dengan nyawa kamu, dengan wang ringgit kamu, berjuang atas jalan Allah, lalu kamu tidak pulang semula, maknanya gugur, mati syahid. Itu sahaja amalan yang boleh menandingi kelebihan beramal 10 hari pertama Zulhijjah. Ini mungkin kita tahu, mungkin tak tahu, mungkin baru tahu hari ni, ada 2-3 hari lagi lah. Buat tak tahu pun ramai, terlupa pun banyak agak, kan? Jadi yang penting, yang boleh fight, yang boleh menandingi, mengatasi kelebihan beramal 10 hari pertama Zulhijjah hanyalah orang yang pergi berjuang mati syahid. Itu saja boleh lawan kelebihan yang 10 hari ini. Kalau dia pergi berjuang, hidup dia balik Subang Jaya balik pun dia tak boleh lawan 10 hari pertama tu. Lalu ulama' dia mengkaji apa hebatnya Zulhijjah ini. Kan, apa hebatnya Zulhijjah ini sampai keluar hadis macam tu. Lalu ulama' punya jawapan ialah kerana Zulhijjah ni dihimpunkan, dipanggil 3 amalan besar atau teras dalam Islam. Yang pertama kita sebut solat lah, solat fardu tu pun ialah itu hari-hari lah, solat fardu. Yang kedua, dalamnya ada puasa. Puasa yang dianjurkan dalam Zulhijjah ni 1 sampai 9 Zulhijjah. Boleh puasa straight kata ulama' dengan syarat mampu. Saya tak mampu Ustaz, tak apa, ambil Isnin Khamis. Dah lepas dah, besok Khamis. Tak mampu juga, ambil besok lah 9 Zulhijjah. Tak mampu juga, macam biasalah, kau kedarah je lah daging korban tu kan, tak payahlah puasa. Jadi dihimpun dalam dia solat, puasa dan haji umrah. Tu dia jadi hebat tu, pasal himpunan 3 ibadah teras dalam Islam. Walaupun tahun ni mungkin ramai ustaz yang tidak berbicara soal haji, korban ke apa, sikit lah tak, pasal mood dia tu tak membawa ke situ. Kan, suasana dia tu tak bawa ke situ, sebab tak ramai yang pergi kan. Jadi apa pun peluang ni kena ambil. So bagi yang berkemampuan besok, puasalah. Ni saya seru untuk saya kat ni, tapi kalau nampak saya tak puasa esok, diam je lah. Kan? Tapi kita cuba, insya-Allah lah. Kita cubalah. Niatnya apa ustaz? Ulama sebut boleh belaka lah. Saja aku puasa wukuf esok hari kerana Allah pun boleh. Saja aku puasa sunat hari Arafah pun boleh. Saja aku puasa sunat Zulhijjah pun boleh. Tak ada apa masalah. Jadi siapa yang sihat walafiat, yang rasa-rasa ada kemampuan, boleh puasa besok, bismillah, dipersilakan. Sebab ganjarannya sangat besar. Yang Nabi kata, siapa yang puasa hari Arafah, pahalanya Allah hapuskan dosa dia setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saya tidak pasti ada ke riwayat mengatakan 2 tahun lalu, 2 tahun ke depan. Yang tu saya tak berapa pasti. Tapi yang pasti setahun ke belakang dan setahun ke depan. Dan ulama' bincang pula apa yang dimaksudkan Allah hapuskan dosa setahun ke depan. Maksudnya kata ulama', orang yang berpuasa 9 Zulhijjah besok dipanggil hari Arafah, Allah akan jaga mereka. Itu maksudnya. Allah akan jaga kita, bantu kita supaya jangan mudah-mudah nak buat dosa. Itu maksud dia. Itu ada pandangan kebanyakan ulama' sebut begitulah. Ada juga ulama' yang meletakkan terjemahan mutlak hadis itu. Maknanya memang Allah hapus dosa sungguh. Ada juga ulama' yang menghuraikan maksud hapus tu ialah Allah pelihara kita, jaga kita, jangan sewenang-wenang buat dosa.
Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, ambil peluang ini. Dan ingat, ni saya ambil pandangan Imam Syafi'i lah, ya. Ini cerita lain. Tadi tu dah habis dah. Imam Syafi'i sebut antara malam-malam mustajab doa, antaranya Imam Syafi'i sebut ada 5 tu, antaranya 2 yang akan berlaku serentak malam besok, iaitu malam Jumaat dan malam Idul Adha. Malam besok malam raya kan, malam besok malam raya. Jadi Imam Syafi'i kata itu malam mustajab doa. Antaranya yang saya ingat, Imam Syafi'i kata malam raya Fitri, malam raya Adha, malam Jumaat, malam pertama Rejab, satu lagi malam Nisfu Sya'ban. 5. Saya ulang balik. Malam raya Fitri, malam raya Adha, malam Nisfu Sya'ban, malam pertama Rejab, malam Jumaat. So malam besok insya-Allah Khamis, malam Jumaat, dan malam besok juga Idul Adha, malam Idul Adha. Jadi apa yang perlu kita buat? Berdoalah. Itu antara malam-malam yang dianggap mustajab doa menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ni orang hebat lah. Jadi jangan pertikai apa-apa lah. Bukan tak boleh pertikai, ialah sebab dia pun manusia juga, mungkin ada kelemahan kan. Tapi maksud saya, jangan kita sewenang-wenang pertikai, alah Imam Syafi'i apa barang. Jangan. Kita dengan Imam Syafi'i apa barang pula. Kan, sebelum kita nak pertikai Imam Syafi'i tu, kita dengan dia tu. Imam Syafi'i 9 tahun dah hafal Quran, 12 tahun jadi mufti. Kita 12 tahun ni macam mana? Kan, beringus lagi kan, main baling-baling selipar, main tenteng lagi. Quran haram tak apa pun 12 tahun kita dulu. Qul huwallah pun tengah terbalik masa tu. Jadi ikut saja pandangan ulama-ulama dulu. Jangan kita serabut kepala otak kita, kan, pergi mengkaji pula siapa sebenar Imam Syafi'i ni. Kan, baca saja biodata dia disusun oleh ulama. Tugas kita akhir zaman ni sebenarnya lebih mudah berbanding dulu-dulu kan. Berbanding susah payahnya, bermujahadahnya ulama-ulama dulu dalam nak menyusun aturan agama. Kita just copy and paste saja. Kita just follow saja, itu pun cakap banyak juga. Jadi sebab itu pastikan ruang dan peluang ini kita kena ambil. Dan satu lagi saya nak tambah, ini dia lari sikit daripada tajuk ni sebab besok ada kuliah last. Jadi besok siapa? Ustaz Zian. Okay. Jadi saya nak tambah sikit pasal takbir raya ni. Takbir raya dia panggil tak? Takbir raya lah. Jadi kalau untuk Idul Adha ni, kalau kita buka dalam hadis pun, boleh start takbir tu mulai besok 9 Zulhijjah selepas subuh. Walaupun biasa kita buat malam raya baru start tak, yang itu takbir Idul Fitri. Kalau untuk Idul Adha ni, dia boleh dimulai dengan lepas subuh pagi 9 Zulhijjah. Walaupun mungkin janggal di Malaysia ni buat begitu, mungkin. Tapi kalau ada seorang masjid yang buat, bawa-bawa tenang, tak ada apa masalah. Jangan kata dia salah tarikh ke, ni nak kiamat ke apa, bukan. Itu memang betul. Dalilnya ada. Saya tak ada nak baca dalilnya tu, tapi ada. Kan? Pagi 9 Zulhijjah selepas subuh. Jadi itu peringatan lah. Saya sebut-sebut benda-benda ni semua, itu just peringatan. Dan tambah sikit lagi peringatan untuk mereka yang masuk korban. Jangan kerat lagi kuku apa semua tu, tunggu sampai binatangnya selesai disembelih. Walaupun tahun ni SOP-nya memang sangat ketat. Seekor lembu boleh 20 orang je mengejarkannya.
maksimum 10 ekor saja kan satu masjid. Itu SOP kena ikut. Sebab tengok apa dia punya digit-digit tu dah menaik lain macam pula dah kan. Jangan PKP balik kan, tak ada kuliah kita lepas ni kan. Jadi kena jaga sebelum naik 3 digit. Banyaklah kluster-kluster baru yang keluar. Jadi saya difahamkan di Kedah pun ada 5 semalam, dan hospital pun dah tak boleh pergi melawat. Ada keluar surat dah semalam, yang jaga pesakit duduk dalam hospital tak boleh keluar. Kan dia jadi susah benda tu. Jadi yalah, itu ikhtiar yang kita kena buat, SOP kita kena ikut. Dan kalau tuan-tuan kata saya tak tahu ustaz, binatang korban saya ni bila sembelih sebab kat luar negara, tak tahu hari apa ustaz. Kalau tak tahu, ambil je hari last sekali, padan dengan muka kita. Ambil hari 13 tu kan. So kena tanyalah yang ejen yang menguruskan tu lah kan, ustaz-ustaz ke siapa. Tanya, ustaz korban kami hari apa ustaz, tanya. Jadi itu sedikit peringatan yang saya boleh selit-selit lah tentang Idul Adha, dan sedikit tentang puasa besok. Dan kita ada sikit ruang tu 9, 10, 11, 12, 13 tu hari tasyrik tu, tak apalah. Dan 4-5 hari ni kita ambil lah peluang. Maksud saya ambil peluang Zulhijjah tu. Walaupun orang kata mood haji tu tak berapa ada kan, sebab yalah wakil Asia Tenggara pun tak ada kot yang hantar haji tahun ni. Yang boleh buat pun rasanya 10,000 kot ke berapa, 10,000, dan tawaf pun berjarak, semua berjarak lah SOP kan. 3 orang saya rasa. 8. Lebih kurang lah. Ada juga rakyat Malaysia yang bernasib baik lah, yang itu rezeki dia lah kot no? Tapi bagi kita yang tak dapat pergi ni, kita kata tak syok ustaz, dia feel tak ada. Itu sunnah ayat dengki sebab tak dapat pergi sebenarnya. Boleh kata gitu kan. Dia kata tak syok ustaz haji tahun ni kan, melontar pun tak betul tolak. Ya betul lah, satu sudut tu betul, feel dia tu memang kurang sikit kan, tapi kau dah tak dapat pergi dan diam aja lah kan. Itu rezeki orang dapat lah. Apa pun yang penting 2-3 hari ni, 4-5 hari ni lah, kita ambil ruang-ruang ni untuk beramal. Banyakkan infak, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran. Semualah, tak payah ulang lah benda yang hari-hari kita tahu. Jadi yang paling penting dalam poin kita pagi ni, jaga lisan. Ya, menghina-hina ni kita elakkanlah kan. Sebab memang Islam tak bagi. Sebab kita dah pernah bincang pun benda ni. Kita nak jadi sombong, kita nak hina manusia, kita nak apa sekalipun, orang kata cermin dulu. Tengok cermin dulu, tengok rupa paras kita dulu. Kalau kita rasa kita ni dah lawa sangat, contoh lah ya, jangan terasa pula, ni contoh kan. Kalau kita rasa lawa aku ni, jangan lupa ada orang lebih lawa daripada kita. Kalau kita rasa kita ni pandai sangat, ada orang lebih pandai daripada kita. Kalau kita rasa kita ni hebat sangat, ada orang lebih hebat daripada kita. Jadi ingat, tengok muka di cermin, kita dengan insan lain sama saja fizikalnya. Jadi tak usah nak bangga sangat kan. Kalau berdiri depan cermin, tengok lubang hidung kita ada 3. Itu mungkin lah boleh nak sombong sikit kan. Bila berjalan kembang aja 3-3 tu kan. Itu kot lah nak sombong sikit pasal lebih daripada orang. Tapi bila tengok 2 pun sama, mata pun 2, telinga semua 2 elok aja, istighfar banyak-banyak kan. Jangan sombong-sombong lah, tak elok. Baik, sambung lagi. So maknanya orang yang dicaci, dia mendapat kasih sayang Allah. Untung tak pasal-pasal kan, dia dapat kasih sayang Allah, cinta Allah. Orang yang mencaci akan dapat benda yang tak elok lah, na'udzubillah. Baik, sambung tajuk berikutnya, haram menghina dan mengolok-olokkan orang Islam.
Jadi sama juga lebih kurang tajuknya tadi, cuma dalam tajuk yang berikut ni haram menghina dan mengolok-ngolokkan orang-orang Islam. Baik, Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yalmizunal mutawwa'ina minal mu'minina fis sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Ayat 79 At-Taubah. Orang-orang munafik, iaitu orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya, maka orang munafik itu menghina mereka dan Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ayat 79 ini Allah bagi contoh. Allah bagi kita satu misalan perangai manusia yang menghina orang. Antara sifat munafik, dia suka hina orang yang suka bersedekah, dan dia suka juga hina orang Islam lain yang tak mampu nak bagi sedekah. Dua-dua dia balonnya. Orang suka sedekah pun dia kata, orang yang tak mampu sedekah pun dia cakap juga. Jadi ibu-ibu sekalian, tuan-tuan ingat, orang-orang ini Allah akan hina mereka. Na'udzubillah. Kita ni dalam hidup sebenarnya kita nak cari keredaan Allah. Itu yang selalu saya sebut, ustaz lain, ustazah lain pun sebut. Kita bukan nak cari keredaan manusia. Cari redha manusia ni sampai kiamat pun tak dapat 100%. Sampai kesudah pun payah nak dapat. Kan? Kita nak orang suka dengan kita selalu memang susah. Jadi yang paling penting kita nak kena cari keredaan Allah. Bila Allah redha, hidup kita jadi mudah. Kita ada Allah tempat pergantungan seluruh makhluk. Allahus Samad. Dialah tempat pergantungan seluruh makhluk. Jadi tak usah kita hina. Jangan jadi orang-orang munafik. Dan biarlah kita menjadi orang yang rajin untuk infak, rajin untuk sedekah. Sebab di luar sana, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, ramai orang susah. Terutama PKP sepanjang tempoh-tempoh 3, 4, 5 bulan ni lah, dan membawa saya rasa sampai hujung tahun ni masih tidak stabil lagi. Mungkin dari sudut ekonominya, mata pencariannya. So kita yang sampai ke pagi ni masih lagi Allah bagi rezeki, syukurlah pada Allah. Kan? Orang lain susah, ramai yang susah. Semalam saya keluar pagi pukul, semalam hari Selasa pukul 10 lebih kot saya keluar. Jadi saya kona-kona daripada kawasan perumahan saya tu nak ke jalan besar. Dekat bus stand tu saya tengok ada 5 orang budak GrabFood. Dia susun motor dia, 5-5 tu berehat dekat bus stop. Kan? Bila kita tengok budak-budak ni, kita rasa sedih tau. Kita rasa, yalah, betul lah, rezeki tu Allah dah atur, masing-masing ada rezeki dia masing-masing. Jadi bila saya tengok budak-budak muda kan, ya mungkin diorang ni itu je kerja yang diorang mampu buat masa ni. Mungkin dengan pendidikan yang mereka ada, sertifikat yang mereka ada, dan kepayahan nak cari kerja hari ni, jadi orang akan buat apa saja yang halal, orang akan buat.
Jadi bila saya tengok 5-5 budak-budak ni kan, kita rasa sedih kan. Kita rasa ya Allah, aku ni syukurlah masih ada lagi rezeki. Kadang orang bagi duit itu ini kan, macam-macam. Jadi kepayahan orang itu sepatutnya kita jadikan iktibar dan kita doakan mereka. Saya selalu gitu kan. Saya tengok 5-5 tu, saya doakan, ya Allah, Engkau mudahkanlah urusan, murahkanlah rezeki budak-budak Grab tu ya Allah. Kita doakan mereka. Jadi bila saya tengok pula Pak Gad, kita panggil Pak Gad lah tak? Dekat perumahan saya tu ada Gad. Sebab nak masuk kawasan rumah tu dia kena pakai kad apa semua kan. Jadi kita tengok Gad ni pun Allah, kesian kan. Payah nak senyum. Kita tahu dah, jangan marah kat dia lah. Sebab dia nak hadap macam-macam orang yang nak masuk dalam Gad, dalam kawasan tu kan, yang kena marah, yang kena maki macam-macam. Jadi kalau dia tak senyum dengan kita, kita faham kan, kita kesian. Niat tu dah ada. Esok nanti ada rezeki lebih kita nak bagi ke apa, ada dah niat, tapi belum terlaksana lagi lah. Doakanlah insya-Allah lah. Jadi nak sebut orang munafik, dia tak boleh tengok orang sedekah, dia macam tak senang duduk kot kan. Dia berbulu je tengok orang yang rajin sedekah, orang yang rajin infak. Orang yang tak boleh nak infak pun dia nak kata juga, dia hina juga kan. Jangan. Sebab orang yang dalam hatinya ada kelebihan, yang rajin infak ni, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ini bukan ada pada semua orang. Orang yang rajin infak, bukan semua orang ada perasaan dan niat macam tu. Pernah jumpa orang kedekut? Pernah jumpa tak? Ada. Jumpa orang yang kedekut gila? Tadi kedekut tu level biasa tu. Yang kedekut gila pernah jumpa? Tak ada. Baiklah kawan ibu-ibu ni kan, semua empat pemurah, empat kaya kan. Kalau jumpa yang kedekut gila ni, Allah, pening kepala kita jangan buat main kan. Naik kereta, satu kereta 4 orang sampai kedai minyak, dia lena. Tu ciri-ciri lah tu. Bila nak bayar minyak kan, pergi kedai makan, time nak bayar dia pergi tandas dulu. Tu semua kriteria dia tu. Kan, kedekut gila, bayar pun untuk dia seorang, ini masalah. Jadi na'udzubillah, buang penyakit bakhil ni. Dan Allah pun sebut dalam Quran, dia antara benda yang Allah tak suka ialah orang yang bakhil, orang yang kedekut, berkira-kira. Kita dengan harta ni bukan tak boleh berkira-kira. Orang kata berkira sekadarnya saja. Aku ada dapat rezeki ni sikit, settle untuk anak bini aku, balance ni aku nak infak, okey lah tu. Berkira sangat, oi dia ni saya dah bagi dah tu hari tak, bagi orang lain pula kan. Tak apalah kau nak bagi orang lain pun, dah bagi kat dia ni, tak bagi dah pada orang lain. Sebab alasan saya dah bagilah bila 30 tahun lepas tak? Ini semua adik-beradik aja bakhil, lebay kedekut semua ni. Jadi tak usah berkira, sebab kaedahnya Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Saya pernah sebut banyak kali dah, kalaulah Allah berkira dengan kita, Jahanam kita. Itu je jawapannya, lingkup kita. Kalau Allah berkira dengan kita, habis kita tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tak terbayar kita kan. Nak bayar nikmat hidup dalam perut ibu dulu 9 bulan tu, tak boleh bayar kita. Duk dia membesar dalam perut rahim ibu tu dengan penuh kasih sayang dari seorang ibu lah. Orang perempuan yang mengandung, dia mesti sayang baby dia tu. Sebab tu nama dia rahim ibu. Rahim mat apa? Ustaz Rahim Nasir. Mana pandai ke situ lah begini. Jadi tengok dah sangkut lah. Baik, ceritanya tadi Allah sayang. Sebab itu nikmat duduk dalam rahim ibu kita tak boleh bayar. Apatah lagi nikmat dah 50 tahun atas dunia ni, dengan bernafasnya, dengan makan minumnya, dengan nikmat melihat, nikmat mendengar. Ada orang hadapi masalah telinga,
Ada orang gegendang telinga dia berlubang, bocor, istilahnya bocor, kita dengar pun seram kan, nak kat telinga pun takut dah. Bila dengar ada orang yang gegendang telinganya bocor, yang masalah pendengaran tak apa dengar, tersumbat, macam-macam penyakit. Ada orang yang Allah tarik nikmat-nikmat yang lain kan, tangan, kaki, mulut, mata tak nampak dan sebagainya. Jadi kita kena syukuri semua tu dan ambillah pengajaran daripada pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Hajar, yang dibuat oleh pengajaran cerita Qabil dan Habil, korban pertama dalam sejarah dunia kan. Prasyarat korban tu ada di situ sebenarnya, kriteria korban yang macam mana yang Allah nak. Bila Habil sebagai adik menyembelih binatang yang gemuk, binatang yang sehat, yang cantik, yang tengok tu selera lah kan. Itu prasyarat yang Allah letak. Dan yang paling penting ialah keikhlasan orang yang berkorban, bukan daging darah tu kan. Allah kata bukan aku nak daging dan darah itu, tetapi yang aku nak ialah takwa, keimanan orang yang masuk ibadah korban. Jadi tuan-tuan ibu-ibu yang masuk ibadah korban, kalau ada masuklah tahun ni, kita doakan mudah-mudahan Allah menerimanya insya-Allah. Sebab Nabi kata apa? Orang yang masuk ibadah korban, kata Nabi, ketika binatang korbannya disembelih, dengar baik-baik, ketika binatang korban kita tu disembelih, sebelum darahnya jatuh ke bumi, Allah dah ampunkan dosa orang yang berkorban. Cuba yang lajunya pengampunan Allah tu. Kita tengok orang sembelih lembu kan, terpercik je darah daripada 3 urat yang putus tu menyembur ke bumi, laju tu. Terutama darah lembu, kalau kita tengok macam pipe kan, dia menyembur tu cepat, tak dan sampai ke tanah, baru keluar saja Allah ampun dosa siap dah. Itu hebatnya fadilat orang yang berkorban. Jadi apa pun, kalau kita korban tahun ni pun tak apa, tak ada rezeki tahun ni, mungkin PKP duit tak apa cukup ke apa, tak apalah, mana yang kita boleh buat kita buat. Tak boleh nak korban tahun ni, kita infak kot lain, tak apa, sikit-sikit lah. Yang penting jangan bakhil, jangan kedekut, tolong hargai nikmat Allah. Kalau Allah berkira dengan kita, kita akan salah. Sebab Allah ni dia tak pernah berkira wa imma untuk masukkan hamba-Nya ke dalam syurga. Sebenarnya kalau kita tengok balik perjalanan kita di akhirat nanti, Allah ni dia, kalau dikira itulah kita kata macam tu kan. Walaupun betul perkiraan Allah tu detail kan, malaikat catat masa, saat, waktu semua. Tapi ulama kata Allah ni dia ada lebih kurang dia. Dia ada lebih kurang. Kalau Allah kira detail dengan nikmat yang dia bagi, dengan ibadah yang kalau bahasa hari ni dipanggil ciput, seciput yang kita buat tu, dengan kedegilan kita yang melampaui batas ni, jangan kata masuk syurga, saya rasa bau syurga pun tak dapat. Kalau Allah bagi perkiraannya betul-betul. Kalau Allah hitung, kau semayang pukul berapa semayang, habis kita Zuhur 3.30 kan. Jadi betul ibadah tu kita buat, tapi Allah ni dia ada timbang tara dia. Orang bahasa kita hari ni budi bicara lah kan. Bahasa mudahnya Allah pejam mata, tak apalah kau ambil hamba aku ni hantar ke syurga. Itu je, bukan kita hebat tara mana. Dan kita masuk syurga pun bukan sebab amalan, bukan sebab hebatnya amalan, tapi kerana rahmat dan kasih sayang Allah atas kebaikan-kebaikan yang kita pernah buat pada manusia barangkali. Kalau tidak, takkan yang bunuh 100 orang masuk syurga.
Semayang tidak, apa pun tidak. Kalau tidak, takkan perempuan yang dikatakan kerja pelacur tu masuk syurga hanya kerana bagi minum seekor anjing saja. Kan. Yang penting bila rahmat Allah itu turun pada kita, pada saya, selesai, beres. Sebab itu doa minta rahmat tu penting, kan? Jangan lupa doa, ya Allah rahmatilah kami sekeluarga, ya Allah, minta rahmat. Sebab itu ruang. Kalau detail amalan tak sara mana kita. Saya pernah sebut dulu kan, kita nak masuk syurga tu sangatlah hebat. Kehebatan yang kita tak mampu nak fikir, kan? Kita tak mampu nak fikir syurga tu macam mana. Boleh imagine pun bukan itu sebenarnya. Bila Allah kata jannatin tajri min tahtihal anhar, boleh bayang gitu je lah. Syurga ni Allah kata ada kebun, ada sungai, ada buah-buahan, ada istana, ada rumah, ada bidadari, boleh imagine saja. Tapi itu bukan realiti syurga yang sebenar. Nak masuk syurga yang hebat itu, kita semayang 5 kali je sehari, yang sepatutnya 50 kali sehari. Nampak hebat sara mana kita punya ibadah. Semayang 5 saja daripada asal 50 waktu. Apa yang hebat? Tak ada hebat pun kat situ. Yang kedua, puasa Ramadan. Sebulan puasa, 11 bulan mentera ke darah tak puasa. Tak hebat. Lainlah 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa, baru nampak macam hebat sikit. Bayar zakat setahun sekali, bukan tiap-tiap bulan bayar zakat, kan? Setahun sekali saja. Zakat fitrah RM7 untuk setahun. 365 hari bagi RM7. Berapa sen sehari bayar zakat? Nak kira pun malu. Saya tak pernah kira pun, malu nak kira. Dan tengok jawapan 0.0 berapa sen tu, buat malu aku je nanti, kan? Baik tak payah kira. Sikit sangat bayar zakat setahun. Lepas tu nak masuk syurga. Haji sekali semua hidup, kan? Bukan tiap tahun pergi haji, sekali saja semua hidup. Jadi bila itu pun baca Quran sikit, kuliah sikit, semua sikit, sedekah sikit, mengata ustaz banyaklah sikit, banyak sikit, macam tu. Contoh, bukan ibu-ibu ni contoh saja, kan? Jadi tiba-tiba masuk syurga macam tak padan. Itulah ulama kata rahmat Allah, kasih sayang dia lebih kurang, sebab kita dekat dengan dia lebih kurang je lah. Macam kita lah interview nak naik pangkat, kita baik dengan bos kata kita dapat surat tak kenaikan pangkat, tapi kena interview dulu. Sebab baik dengan bos tanyalah soalan pun lebih kurang je lah. Akhirat besok pun soalan lebih kurang lah. Kalau kita dekat dengan dia, kita sentiasa sujud dengan dia, memohon tawakal pada dia. Kita nak naik pangkat, baik dengan bos akan tanya lebih kurang je, siapakah nama Perdana Menteri Malaysia? Takkan itu kau tak boleh jawab, kan? Jadi sebab baik dengan bos. Lepas tu bos tanya, hari ni hari apa katanya? Itu soalan interviewnya. Kita jawab hari Khamis. Salah, hari ni Rabu, contoh tak. Senang. Sebab apa? Sebab rapat. Tapi kalau yalah dengan bos pun tak ngam, ada masalah, kan? Tapi prestasi kerja kita bagus, tapi dengan bos ada masalah, kan? Ketuk pintu 13 kali dia tak suruh masuk lagi. Nak interview ni, kan? Nak naik pangkat ni, ketuk pun bagi salam pun dia buat diam gitu je. Duduk katanya, soalan pertama, siapakah Menteri Pertanian Guatemala? Mampu yang kau nak jawab. Negara dia pun tak tahu kat mana, ustaz. Perdana Menteri dia pun tak tahu, Menteri Pertanian lagi tak ada. Dah susah soalan pasal tak kancing sangat. Jadi ada masalah. Jadi kita dengan Allah ni, orang kata biar mudah je lah, kan? Ikut saja cakap dia, jangan dia lawan. Tak ada pasal kita ni sebenarnya nak lawan dia sebenarnya, kan? Dalam keadaan kita hari ni, hidup pun menompang rahmat dia.
tumpang kasih sayang dia. Tadi ibu-ibu tuan-tuan masuk, ada van jenazah. Sampai masa lah kan, ada gamblet meninggal kot perempuan. Jadi kita ni syukur sebab masih hidup. Ruang nak buat baik ada, ruang nak taubat tu ada, ruang nak baca Quran masih ada, ruang nak puasa sunat masih ada, ruang nak sedekah tu masih ada. Jadi ambil lah peluang tu, sebab dunia yang kita pegang hari ni, dia bukannya nak lama mana sangat. Dunia ni pun ibu-ibu sekalian, dia dah jadi tongan terbalik lah. Dia dah jadi tak ketahuan. Dunia ni pun dah pening sebenarnya kan, dah tak tahu dah ujung pangkal jalan cerita dunia, berserabut dah dunia ni. Jadi sebab itu ruang ini kita kena ambil supaya kita tidak akan menyesal, walaupun itu akan terjadi juga, menyesal selepas kita mati. Yang saya sebut 2 minggu lepas, perkara pertama yang terjadi pada orang mati ialah menyesal. Dia mesti menyesal punya kan. Kalau tahu aku datang kuliah, kalau tahu macam ni sempitnya kubur, oh aku tak makan rasuah dulu, aku tak makan harta anak yatim dulu, aku tak hina Islam dulu. Kalau tahu. Masalahnya sekarang ni dia tahu benda tu akan menyusahkan dia dalam kubur besok, tapi dia buat juga. Nak buat macam mana kan? Dia gagal nak atasi hawa nafsu. Sebab kita ni jadi seleweng banyak ni sebab nafsu. Nafsu ni ada nafsu yang baik kan. Yang ibu-ibu tuan-tuan datang ni nafsu baik, yang dengar kuliah live ni semua nafsu yang baik. Nafsu jahat pun banyak kan. Nafsu jahat yang Allah sebut dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu, itu nafsu yang jahat. Sungguhnya kebanyakan nafsu dia akan ajak kita pada benda yang tak elok. Tak nak datang kuliah kan, macam-macam buat benda tak elok, merompak, mencuri, berzina ke apa, na'udzubillah. Jadi pastikan kita jangan tinggal kelas pengajian. Itu yang selalu saya sebut banyak kali. Jangan tinggal majlis ilmu, jangan tinggal kuliah-kuliah, sebab kematian ni dia boleh datang bila-bila masa. Ya, dia boleh menjelma bila-bila masa. Kita prepare ke kita tak prepare, ceritanya akan mati. Jadi untunglah orang yang dia ada buat sikit-sikit preparation itu. Sebab kita kena ingat, apa yang Rasulullah pesan itu benda yang tak pernah Nabi dustakan. Percayalah, apa yang Nabi sebut mesti benda tu betul, dan mesti benda tu akan terjadi. Kalau benda tu Nabi kata akan sampai masa, contoh hadis macam tu kan, mesti benda tu akan jadi. Sebab Rasulullah ni dia bukan macam kita, suka kona lipat, kona baring sikit. Tak. Nabi ni benda dia cakap semua wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah dia tak pernah cakap ikut nafsu. Kita ikut nafsu. Kadang orang tanya kita, kita jawab tu ikut nafsu, kona ke lain. Patutnya jawab gini, nafsu kata tipu sikit, kan. Kita pun kona jawapan. Jadi Nabi dia bercakap based on wahyu. Sebab itu bila satu hadis yang Nabi keluarkan, hadis ni untuk besok punya cerita lah, tapi dia mungkinlah tak ada kaitan dengan kita kan, tapi boleh ambil pengajaran kalau kita pergi haji. Sebab hadis ni Nabi keluar untuk hari Arafah. Bila Nabi kata pada hari Arafah, hari wukuf, syaitan menjadi kurus kering. Itu hadis. Sebab apa syaitan jadi kurus kering? Kerana Allah mengampunkan dan mendengar doa para jamaah haji di Arafah. Hari Arafah ialah hari Allah ampunkan dosa seluruh jamaah haji, insya-Allah. Dan pada hari itu syaitan jadi kurus kering. Itu hadis. Dan apa yang Rasulullah sebut, saya tak silap saya, Saidina Umar satu hari musim haji, habis wukuf di Arafah, bergerak ke
Muzdalifah kan, kutip batu. Dan perjalanan berjalan kaki tu, Saidina Umar nampak satu orang lelaki di atas kuda, tapi macam orang nak mati. Dia jalan atas kuda tu, tapi dia macam nak mati, lembek sangat, macam nak mati dah. Saidina Umar panggil dia, "Oi." Saidina Umar kata, "Apa hal ni? Siapa kamu ni? Apa hal?" Tak jawab. Kali kedua panggil, tak jawab. Kali ketiga baru dia kalih. Dia jalan kat depan kan. Saidina Umar berkata, "Siapa kamu ni?" Teruk macam nak mati dia ni. Dia kata, "Aku iblis. Aku syaitan." Betul tak Nabi cakap? Syaitan jadi kurus kering pada hari Arafah. Tu bukti tu Saidina Umar, kalau saya tak silap, Saidina Umar rasanya dia pernah jumpa pada musim haji yang dibuat tahun itu. Dia tengok ada satu orang lelaki kurus kering atas kuda daripada Arafah ke Muzdalifah. Bukan makna setan buat haji pula, jangan salah faham. Ni biar betul. Tak, kita jangan menyusun pula cerita tu. Kadang kita ni pandai pula mereka kan. Oh, setan pun pergi haji tak sangka rupanya. Itu satu. Dan jangan pula kita nampak kawan kita yang kurus kering, sudah dah, engkau ni kuasa setan kot ni. Jangan. Dia manusia pegang elok-elok jasad dia ada kan. Jangan pandai kata dia setan pula. Nak sebut hadis Nabi tu, bila Nabi cakap mesti benda tu jadi kan. Jadi ini keimanan. So akhir sekali kesimpulan, boleh janganlah lama sangat PKPP. Ada yang nak balik raya ni kan, buat tenang sikit. Nak habis dah ni, besok balik. Esok balik, untunglah balik, saya duduk rumah. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya buat kesimpulan akhir ayat surah Al-Hujurat. Itu nanti kita sambung insya-Allah bulan Ogos lah, mudah-mudahan. Baik, kesimpulan yang pertama, tolong jaga lisan, jaga mulut, jaga tutur bicara kita, jaga segala-galanya lah. Ya, perlu cakap, tak perlu diam-diam aja. Walaupun benda tu saya kata di awal lah tadi kan, susah nak buat. Kita ni yang tak perlu tu popek tak berhenti. Yang perlu kita diam pula. Bila ustaz tanya, diam, tak jawab. Bila ustaz tak tanya, dia popek kan. Macam DJ radio dia. Jadi jagalah, kok mana pun jaga. Biarlah yang kita popekkan tu benda yang elok, tak apalah kan. Jangan hina manusia, jangan rasa kita hebat, jangan. Semua tu kita elak-elakkan. Dan yang kedua, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ambillah ruang lagi sedikit dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini untuk kita sama-sama meningkatkan kualiti ibadah kita, menambah-nambah apa yang patut. Semua tu dengan syarat kalau kita ada kemampuan. Kalau mampu puasa besok, puasalah. Kalau rasa tak apa sihat ke apa, tak mampu, tak payah puasa. Kita buat based on kemampuan kita masing-masing. Dan semua ibadah lain pun kita cubalah kan, baca Quran, sedekah, apa semua ni kita buat. Dan yang ketiga, muslimin muslimat sekalian, tolong jadi manusia yang mensyukuri, yang reti berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tahu menghargai segala nikmat yang Allah telah curahkan pada kita semenjak kita hari pertama dalam perut ibu lagi. Jadi semua nikmat ini kita tak mampu nak bayar. Kita mengaku di hadapan Allah, kita ni hamba yang lemah, dan kita ambillah ruang ini untuk kita bertaubat. Dan jangan lupa malam besok, malam Jumaat dan malam Aidul Adha adalah malam yang mustajab doa menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita ambil ruang itu untuk kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan dan keampunan pada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, ibu-ibu sekalian, saya ucap terima kasih pada semua yang hadir, semua yang menonton live media Al-Falah, Medina Studio, Medina Studio dan audio kuliah. Terima kasih banyak pada mereka yang bersama online pada pagi ini. Dan sebelum kita tangguh, ada dua pengumuman ringkas. Pertama, ada kematian juga sebenarnya daripada salah seorang jemaah kita yang besan dia meninggal pukul 5 pagi tadi. Dalam keadaan sebelum meninggal tu dia sempat tahajud. Sempat tahajud ditulis ni. Besan akak meninggal pukul 5. Alhamdulillah sempat buat tahajud. Mohon Ustaz doakan buat arwah Alfan bin Sanim. Itu nombor satu. InsyaAllah kita doakan sekejap lagi. Dan yang kedua juga, saya mohon doa juga buat kakak ipar saya lah, isteri kepada Ustaz Halim Nasir. Saya pergi ke Kedah hari Sabtu pagi dan saya balik Isnin kemarin dulu lah. Jadi dia sebenarnya kalau ikut doktor tu, doktor hanya keluar dua perkataan saja. Doktor kata get ready, itu saja. Jadi kakak ipar saya ni, dia 2017 dia ada kena satu jangkitan kuman. Tapi doktor pun terkejut sebenarnya, sebab jangkitan kuman ni hanya biasa kena kepada petani saja. Petani, orang yang mencuk tanam, pesawah, peladang. Sebab kuman tu daripada baja dan tanah. Ada jenis kuman itu. Sedangkan kak ipar saya ni duduk bandar kan. Dia pun bukan petani pun. Dia cuma adalah tanam-tanam pokok sikit-sikit depan rumah macam tu lah. Jadi mungkin dari sudut tak pakai glove ke apa, wallahualam, benda pun nak jadi kan. Jadi 2017 dia kena serangan kuman itu di peha dia dan ada nanah. So dah operate 2017. Lepas tu doktor ingat tak ada dah lah. Selang 3 tahun 2020, lepas ibu saya meninggal itu hari, bulan 3 tu, ujung Februari, dan pertengahan 3 tu dia dah mula rasa sakit balik. Dan bila doktor scan macam-macam, rupanya kuman yang sama pula menyerang di buku lali, nanah juga. So operate. So tapi masalahnya kak ipar saya ni, dia memang ada kencing manis dan dia ada kolesterol. Jadi antibody itu tak berapa nak kuat sangat lah kan, campur dengan penyakit lain dan dicampur dengan orang kata gangguan lain tu lah, sihir dan sebagainya. Jadi masa saya pergi melawat tu, dia sedar. Bercakap tu taklah, bersembang tak adalah, cuma dia kenal dekat saya, dia kenal lah. Jadi, dan doktor kata kuman tu dah mula serang tempat lain. Jadi dia dah dibuat dialisis last week lah. Doktor minta untuk dialisis sebab apa pinggang dah tak apa nak function. Dan sehari sebelum saya pergi hari Sabtu tu, Ustaz Alim beritahu saya, doktor dah brief kat dia, memang dibimbangi kuman tu akan attack tempat lain. Maknanya akan attack paling bahaya paru-paru lah dan jantung kan. Dan itu je lah, maknanya doktor kata get ready, itu saja. Wallahualam, kalau ada keajaiban daripada Allah Ta'ala kita tak tahulah. Itu doktor bagi tahu. Jadi apa pun, saya dah sembang dengan Ustaz Alim, dia pun apa-apa pun dia pasrah lah. Sebab dia kata dia dah usaha yang habis baik kan, yang lain tu kita serah pada Allah. Jadi itu doa kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan kakak ipar saya sembuh seperti asal, insya-Allah. Dan kita doakan juga untuk arwah yang kita sebut tadi,
Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya insya-Allah dan melapangkan kubur mereka dan dimasukkan ke dalam syurga di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina al-yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassirtaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatina innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.